Wanita warga emas maut tergelincir dalam longkang ketika mahu ke pusat pemindahan. Skam poligami dipercayai babitkan kaki tangan syariah disiasat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Banjir di Johor hari ini merekodkan kematian pertama apabila seorang wanita warga emas dilaporkan maut. Kejadian berlaku di Kampung Contoh Pekan Kahang di Keluang tengah hari tadi. Mayat Halijah Majid, 59 tahun, ditemui anggota Balai Bomba dan Penyelamat Keluang selepas dikatakan tergelincir ke dalam longkang besar di hadapan rumahnya ketika cuba keluar untuk ke pusat pemindahan sementara. Menurut Pegawai Bomba Kanan 2 Syamsul Amri Muhammad Syahab, 9 anggota bersama 1 jentera dikejarkan ke lokasi kejadian sebaik menerima panggilan kecemasan jam 12.39 tengah hari tadi. Sebaik tiba di lokasi, mangsa telah ditemui orang awam. Anggota bomba telah memberi bantuan pernafasan kepada mangsa, namun pegawai kesihatan mengesahkan mangsa telah meninggal dunia. Mayat dihantar ke Hospital Encik Besar Haja Kalsum Keluang. Sehingga kini 4 pusat pemindahan dibuka di Keluang selepas hujan tanpa henti sejak semalam. Secara keseluruhan, 4 daerah di Johor terjejas melibatkan kira-kira 1,000 mangsa dengan 14 pusat pemindahan telah dibuka. Di Terengganu, polis akan menutup sepenuhnya laluan pesisir pantai di pantai seberang Takir jika orang ramai berterusan menghampiri kawasan itu berikutan fenomena air pasang besar yang melanda ketika ini. Langkah itu diambil bagi mengelak sebarang kejadian tidak diingini berlaku selain kesakan lalu lintas. Jadi saya menasihatkan supaya mereka ni tidak menjadikan fenomena ini sebagai satu pesta. Satu pesta. Keluar ramai-ramai nak melihat keadaan apa tu ombak ni lah. Yang itu besar, yang boleh membahayakan diri mereka lah. Sebahagian laluan pesisir pantai seberang Takir dan Jabatan Angkat telah ditutup sejak malam Khamis lalu. Pengguna bagaimanapun boleh mengambil jalan alternatif melalui laluan seberang Takir. Siang tadi, kerja-kerja pembersihan telah selesai dilakukan di laluan pantai yang turut dikenali sebagai Pantai Miami. Selain di Pantai Miami, pemantauan juga dilakukan di Pantai Tok Jembal, Teluk Ketapang, Pantai Batu Buruk, Pantai Batu Rakit dan Pantai Pandak yang menjadi tumpuan orang ramai. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia mengeluarkan amaran cuaca buruk dan waspada dengan hujan lebat dijangka berlaku di 4 negeri di Semenanjung dan beberapa kawasan di Sabah. Dalam satu kenyataan pagi tadi, Met Malaysia memaklumkan amaran cuaca buruk dengan hujan lebat berterusan diramal berlaku di daerah Kuantan, Pekan dan Rompin di Pahang. Keadaan sama juga dijangka berlaku di Johor, membabitkan kawasan di daerah Segamat, Keluang, Mersing, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru. Menurut kenyataan itu lagi, amaran cuaca waspada dengan hujan lebat juga diramal di seluruh negeri Kelantan dan Terengganu serta daerah Batu Pahat dan Pontian di Johor. Amaran sama turut dikeluarkan di Pahang membabitkan daerah Lipis, Jerantut, Temerloh, Maran dan Berak. Bagi Sabah pula, daerah Tuaran, Ranau, Kota Belud, Telupit, Beluran, Sandakan dan Kudat dijangka berlaku hujan lebat. Jumlah kes sembuh COVID-19 mencatatkan angka tertinggi sejak penularan jangkitan di negara dengan 3,321 kes. Di sebalik perkembangan memberansangkan itu, kes harian baru kekal 4 angka iaitu 2,295 kes dengan 9 kematian dilaporkan, menjadikan jumlah maut meningkat kepada 483 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam kenyataannya berkata, 9 kluster baru dikesan di Johor, Selangor, Sabah, Negeri Sembilan, Kelantan, Terengganu serta Sarawak.
5 daripadanya berkaitan tempat kerja iaitu kluster Harum, kluster Tapak Bina Casuarina, kluster Jalan BBN, kluster Diwani dan kluster Renggam. 9 kematian membabitkan kesemua rakyat tempatan berusia dalam lingkungan 41 hingga 82 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kronik. Kes jangkitan COVID-19 dijangka terus mencatat angka yang tinggi berikutan langkah pengesanan aktif secara besar-besaran yang dijalankan di seluruh negara. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baba berkata langkah pengesanan itu termasuk sasaran kerajaan untuk menyaring lebih 800,000 pekerja warga asing dalam masa terdekat. Ujarnya salah satu faktor utama kes jangkitan dalam negara tinggi adalah susulan pengesanan jangkitan dalam kalangan pekerja warga asing di tapak pembinaan dan sektor perkilangan. Sehingga 31 bulan 12 sebelum masuk ke tarikh 1 bulan 1 kita telah saring 70,000 warga asing pekerja di sektor kilang dan juga di sektor tapak bina dan dia akan meningkat dengan adanya langkah wajib untuk pihak Madikan menyaring ataupun membuat ujian COVID-19 menggunakan RTK antigen. Sebagai persediaan pertambahan bilangan pesakit, Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC di Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang MAEPS akan meningkatkan kapasiti sehingga 10,000 katil. Katanya, usaha KKM untuk melandaikan lengkuk COVID-19 dijangka mengambil masa lebih lama berbanding sebelum ini. Ia berikutan keputusan kerajaan mahu mengimbangkan antara sektor ekonomi dan kesihatan. Siasatan dalaman akan dilakukan terhadap kewujudan sindiket poligami yang dipercayai didalangi orang dalam institusi kehakiman syariah di negara ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri dalam satu kenyataan berkata, jika benar ada kaki tangan mahkamah terlibat, tindakan tegas akan dikenakan. Tegasnya, berdasarkan maklumat yang diperolehi Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, tidak menolak kemungkinan berlakunya penipuan itu. Justru beliau memberi jaminan mereka yang terlibat akan berdepan tindakan kerana tidak amanah dalam menjalankan tugas dan kewajipan yang diberikan. Tambah Datuk Seri Dr. Zulkifli, kegiatan yang digelar skam poligami ini membabitkan penipuan maklumat dalam dokumen permohonan yang dikuatiri boleh menjejaskan institusi kehakiman syariah negara. Pihak yang terlibat dalam skam poligami ini didakwa licik menyalahgunakan kuasa dan prosedur permohonan sehingga mampu memperdaya mahkamah. Beliau mengulas laporan berhubung sindiket yang dikesan menyediakan jalan pintas kepada lelaki yang ingin berkahwin lebih daripada satu tanpa pengetahuan isteri pertama. Bertemu kembali. Susulan insiden kenderaan terjunam ke dalam sungai di pangkalan feri Triso di Sebuyau semalam. Kesemua 9 mangsa yang maut telah disemadikan. Ke-6 jenazah dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Hulu, Simanggang. Manakala 3 yang bukan beragama Islam pula disemadikan tanah perkuburan Kristian di Sibu. Dalam pada itu, operator feri Triso menjelaskan dakwaan orang ramai yang menyalahkan pihak operator feri kononnya mengarahkan kereta terbabit untuk balik berikutan feri telah penuh adalah tidak benar. Semalam, 9 termasuk kanak-kanak serta bayi lemas selepas sebuah kenderaan pacuan 4 roda yang dinaiki mereka terjatuh ke dalam sungai. Ya Allah, ya Allah, biar kecil Allah ini. Biar kecil ya. Nur Izzah Muhammad Syukri, penuntut Malaysia yang kritikal akibat nahas jalan raya di Manchester mungkin
akan dikejutkan dari koma dalam masa terdekat. Ia dimaklumkan ibu dan bapanya Hamidah Wahab dan Muhammad Syukri Zainal yang telah dibenarkan melawat mangsa selama lebih sejam di unit rawatan rapi di Hospital Salford Royal baru-baru ini. Nur Izzah berada dalam keadaan kritikal namun stabil sejak dilanggar sebuah bas Isnin lalu. Dan untuk laporan lanjut, kita bersama Haliza Hashim. Dalam perbualan melalui aplikasi Zoom semalam, Hamidah dan Muhammad Syukri berkata pihak hospital akan cuba mengejutkan Nur Izzah dalam sehari dua ini sebelum menjalankan rawatan selanjutnya. Memang dia orang membantu sangat. Membantu sangat. Daripada mula saya apply, urusan itu memang sangat mudah. Dalam tempoh 24 jam saya boleh sampai ke UK. Pukul 3 pagi saya dapat berita, pukul 2.30 saya dah apply. Nur Izzah yang sedang menaiki basikal untuk ke kedai dilaporkan dilanggar oleh sebuah bas pada Isnin 28 Disember di Winslow Road, Rusholme, Manchester. Semalam ibu dan bapa pelajar itu turut melihat tempat kejadian. Nur Izzah merupakan anak kedua dari 5 adik-beradik. Pelajar tahun 1 jurusan perakaunan dan keuangan itu memulakan pengajian di Manchester sejak Oktober lalu. Hamidah dan Muhammad Syukri turut menyampaikan rasa terharu atas bantuan dan kerjasama yang diberikan oleh pihak Education Malaysia London, Komuniti Malaysia di Manchester dan penaja pengajian Nur Izzah Petronas. Siapa sangka sejenis haiwan padang pasir yang hidup dalam persekitaran panas dan kering mampu dibiakkan di negara ini. Malah haiwan seakan-akan biawak yang dikenali sebagai dhob itu juga mempunyai nilai pasaran yang tinggi di negara ini sehingga mampu mencecah harga RM5,000 sekilogram. Dhob popular di Malaysia suatu masa dahulu kerana dikatakan berkhasiat untuk menyembuhkan penyakit antaranya lemah syahwat. Menurut penternak dhob, Azhar Muhammad Syapawi, meskipun mempunyai rupa fizikal seperti biawak, dhob halal dimakan. Di negara-negara Arab, dhob turut dijadikan sajian seperti sate dan kebab. Katanya jika di negara Arab, saiz haiwan ini agak besar dan mempunyai banyak daging, manakala dhob yang dipeliharanya lebih kecil dan hanya bertujuan dibuat minyak dan serbuk dhob. Mula-mula kita sembelih dia. Sembelih katalah kita sembelih. Pilih masa waktu sejuk. Kita sembelih petang ni, hujan malam ni kita sembelih. Pagi esok baru dia mati. Lambat. Lepas dia sembelih dia mati tu baru kita lapah dia. Lapah dia, kita buanglah tali perut dia, kita buang yang kotor-kotor tu kita buanglah kalau ada makanan dia yang semalam ni kan. Okey, lepas tu kita siaplah lapah mana tempat yang tebal tu kita bagi dia nipis kan. Kemudian kita jemur dia. Kalau kita nak buat ubatlah kapsul ke majun kan. Kalau tidak kita terus makan dia masak dia ataupun kita terus buat minyak. Ambil lemak dalam perut dia tu warna kuning tu. Tambahnya, bagi menghasilkan minyak, dhob yang telah siap diproses perlu dimasak dengan minyak selama 5 jam sebanyak 3 kali sebelum dicampurkan dengan herba tertentu. Hanya dhob yang telah mencecah berat lebih 2 kg boleh disembelih untuk diproses. Untuk mencapai ke tahap itu, ia memakan masa sehingga 5 tahun. Setiap periuk akan memuatkan 4 ke 5 ekor dhob bergantung kepada saiz reptilia berkenaan bersama-sama 180 liter minyak masak bagi menghasilkan kira-kira 200 liter minyak dhob. Tambahnya, ramuan untuk menghasilkan minyak dhob dipelajarinya daripada seorang kenalan di Mesir. Namun, ada juga pelanggan yang mahukan resepi mereka sendiri bergantung kepada kegunaan dan khasiat minyak yang ingin digunakan. Beliau yang sudah lebih 20 tahun berkecimpung dalam perniagaan ini berkata, minyak dhob yang telah siap diproses dijual dengan harga RM450 seliter. Kebanyakan pelanggannya pula terdiri daripada pengusaha-pengusaha minyak urut dan usahawan kosmetik dari seluruh negara. Selain minyak dhob, beliau turut menghasilkan dhob kering dengan harga RM5,000 seekor, manakala bagi serbuk pula dengan harga RM2,500 sekilogram. Antara ciri-ciri utama dhob ialah ia tidak boleh terkena air. Berdasarkan potensinya, tidak salah jika ada yang mahu mencuba menternak dhob.
Bermula dengan 2 ekor dop yang dibelinya ketika belajar di Mesir pada tahun 1994 dengan harga RM20 seekor, Azhar kini mempunyai lebih 100 ekor dop. Semua dop ini dibiaknya sendiri di dalam sangkar di rumahnya yang terletak di Kamunting, Perak. Katanya, ekoran keadaan ekonomi yang tidak menentu akibat penularan COVID-19, beliau kini hanya mampu menjual hampir 100 liter minyak dop setiap bulan berbanding sebelum ini yang boleh mencecah sehingga 400 ke 500 liter sebulan. Segmen Pintu Rezeki, TV9. Musim cuti sekolah bakal berakhir dalam tempoh lebih 2 minggu lagi. Untuk anak-anak akan kembali ke sekolah. Justru ramai ibu bapa mula melakukan persiapan membeli barangan keperluan. Pertambahan kes jangkitan COVID-19 bagaimanapun tidak menghalang ibu bapa melakukan persiapan pembelian barangan persekolahan secara fizikal. Sudah tentu SOP menjadi keutamaan apabila keluar membeli belah. Keterujaan pastinya dirasai selepas sekian lama melakukan pembelajaran dalam talian. Jadi kita beli pakaian tu ikut kemampuan kita lah. Mana kita target dalam satu anak tu dalam satu pasang lah. Itu pasal sebab tahun lepas punya boleh pakai lagi lah. Kita pakai apa yang ada lah. Sebab kita mandangkan kita punya negara kita ataupun seluruh dunia dalam COVID. Jadi kita pandai-pandai bajet untuk keluarga. Seronok. Seronok? Kenapa? Boleh jumpa kawan-kawan. Nak naik darjah berapa ni? 6. Naik darjah 6 dah? So darjah 5 banyak cuti ni macam mana? Ada buat banyak ulang kaji tak kat rumah? Sikit-sikit lah. Boleh lah. Sikit lah. Tahun ni, tahun lepas banyak baju tak guna sebab sekolah banyak tak pergi sekolah kan. So tahun ni kita memang ke arah nak jimat lah. So kita cari tempat yang boleh orang kata worth it lah untuk kita. So saya rasa tempat ni sesuai lah. So saya beli dengan tak berapa banyak lah baju yang saya boleh beli untuk anak saya. Anak ni makin membesar sebab kita tak tahu dia muat tak muat baju tu. Kita kena datang, kena fitting jugalah. Otherwise nanti kan kena patah balik kan. Boleh je kita try beli online tapi selalunya online tak betul. Size tu kata macam L tapi sebenarnya XL apa kan. Tu yang better kita bawa anak sendirilah. Tapi kita ikut SOP lah. Sebab kita risau juga yang kalau berjangkit kepada anak kan. Itu kan anak yang kecil pun saya tinggal kat rumah tu. Lebih menarik, tawaran diskaun sehingga 10% turut diberikan peniaga. Ia bertujuan menggalakkan pelanggan melakukan pembelian dalam talian. Dua-dua pun ada. Customer sekarang dua-dua pun ada. Dulu dia mau prefer datang kedai dan pada sekarang ada sensitif sikit. Customer dia pun faham. Ada yang kita pun ada provide untuk customer bila dia beli dekat online atau shopping depan outlet kita ada bagi tempoh masa yang extend panjang untuk dia buat pertukaran. Besok kembali, syarikat yang terbukti melanggar syarat pengimportan daging dan ayam sejuk beku akan dibatalkan permit import AP. Itu janji Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI dalam membantras isu penyeludupan daging haram ke negara ini. Menterinya Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata prosedur operasi standard SOP dalam pengimportan daging dan ayam sejuk beku selama ini bersifat tegas. Agensi di bawah kementeriannya seperti Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia MAKIS akan menggiatkan usaha membendung kegiatan jenayah kartel terbabit. Selain akan terus bekerjasama dengan semua agensi penguatkuasa terlibat. Baik, bermula 9 Januari ini, Polis Putrajaya akan mengambil tindakan tegas ke atas penunggang basikal di pusat pentadbiran negara itu yang gagal mematuhi ciri-ciri keselamatan terutama tidak memasang lampu hadapan atau brek dan loceng. Ketua Polis Daerah Putrajaya SCP Muhammad Fazil Ali berkata, 3 kesalahan berkenaan dikategorikan sebagai saman tidak boleh dikompaun dan perlu diselesaikan di mahkamah yang boleh didenda sehingga RM2,000. Dan undang-undang ni bukan undang-undang baru kerana ia telah wujud sejak tahun 1959 lagi, bukan sekarang. Basikal aja ni sekarang yang baru. Kalau undang-undang ni masih lama lagi. Peraturan jalan untuk berbasikal masih sama lagi. Cuma penguatkuasaan dulu tak diperkuat kuasakan.
Cuma sekarang bila kita tengok aktiviti ni dah terlampau ramai yang terlibat dan mungkin mengundang berbahaya kepada diri dan orang lain, that's why kita kuat-kuasakan. Berdasarkan statistik, 6 kes kemalangan jalan raya melibatkan basikal di Putrajaya direkodkan tahun 2019. Ia meningkat kepada 12 kes termasuk 1 kes maut pada tahun lalu. Kes maut itu membabitkan seorang wanita yang mana basikal yang ditungganginya dirempuh sebuah lori dari arah belakang di atas jambatan berdekatan Kelab Tasik Putrajaya pada 19 Disember lalu. Dalam perkembangan lain, Polis Putrajaya akan menghantar surat kepada Perbadanan Putrajaya PPJ dan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM bagi mendapatkan penjelasan berhubung insiden yang mengorbankan seorang penerjun dalam sesi latihan Putrajaya Base Jam 2021 petang semalam. Kita rasa terkilan lah dia tak maklumkan kita. Jadi adakah pihak polis akan memanggil PPJ untuk mendapat? Ya, kita akan buat satu surat untuk memaklumkan tentang aktiviti-aktiviti yang sepatutnya dimaklum, kena maklumkan kita lah supaya kita boleh buat persiapan yang sewajarnya. Sebelumnya ada. Tapi yang ni tak ada. Ada permohonan? Dia tak maklum, dia surat maklum. SK kat kita maklum, jadi kita tahu. Azwan Taharudin maut selepas payung terjunnya dikatakan hilang kawalan ketika melakukan latihan terjunan dari bangunan KPWKM sempena Hari Wilayah 2021. ACP Muhammad Fazil sebelum ini dilaporkan berkata pihak penganjur tidak membuat sebarang pemakluman kepada pihak berkuasa termasuk polis ketika latihan diadakan. Sementara itu, PPJ dalam satu kenyataan berkata, semua aspek keselamatan termasuk faktor cuaca telah diambil kira bagi sesi latihan terbabit. Malah hasil penelitian arah dan kekuatan angin menunjukkan keadaan selamat untuk melakukan terjunan. Sesi latihan turut mendapat kebenaran penggunaan ruang daripada pengurus bangunan terlibat serta PPJ selaku penganjur dan pihak berkuasa tempatan. Pasukan Mencari dan Menyelamat Khas Malaysia SMART juga berada di lokasi latihan. Pengarah Bahagian Komunikasi Korporat PPJ, Tengku Aina Tengku Ismail Shah berkata, Azwan adalah penerjun terakhir daripada 5 penerjun ketika kejadian. Ketika terjunan, payung mangsa terbuka dan secara tiba-tiba kelihatan hilang kawalan lalu menyebabkan beliau terlanggar cermin bangunan beberapa kali sebelum terjatuh. Azwan mempunyai pengalaman lebih 18 tahun dalam sukan payung terjun, 12 tahun dalam sukan base dan telah melakukan 300 kali terjunan base. Bertemu kembali dengan laporan sukan. Tahap kesihatan jago lempar cakra kebangsaan Muhammad Irfan Samsudin mula membimbangkan selepas disahkan positif COVID-19 semalam. Atlet berusia 25 tahun itu mendedahkan badannya semakin lemah dan ada ketikanya hanya mampu terlantar di katil. Irfan yang kini berada di Leipzig, Jerman menghantar video petang tadi bagi menjelaskan keadaan semasanya. So far, Alhamdulillah, everything okay. Tapi simptom-simptom yang saya ada pada mulanya hanya coughing dan flu, and then that's why saya pergi check, and then saya dapati positif for COVID, and then lepas tu saya datang balik simptom lain, which is saya punya tiredness, dizziness, and saya ada sakit tekak. Yang paling crucial is saya punya tiredness dengan saya punya dizziness. So saya punya pening kepala tu dekat area mata dengan dahi. Sometimes dia rasa sangat kuat, and then saya terpaksa ambil paracetamol sebab saya kena buat rutin harian saya, which is saya kena workout, saya kena masak semua untuk prepare dia ke rumah. And then saya terpaksa ambil. And then lepas tu saya punya tiredness, saya rasa badan saya sangat lemah, tetapi bila saya ada peluang untuk tidur, saya akan cuba tidur sebanyak mungkin lah.
Difahamkan Irfan mengambil keputusan untuk menjalani kuarantin kendiri di kediamannya tetapi tidak menyatakan tempoh kuarantin berkenaan bagi meredakan ketidaktentuan kesihatannya ketika ini. Irfan turut mengambil vitamin C dan multivitamin selain D3 serta teh. Dia turut berterima kasih kepada rakyat Malaysia yang mendoakan kesihatannya di sana. David Da Silva sah menyertai pasukan Terengganu FC untuk kempen Liga Malaysia dan saingan Piala Konfederasi Bola Sepak Asia AFC 2021. Menurut kenyataan TFC, pemain berusia 31 tahun dari Brazil itu mempunyai rekod cemerlang ketika membantu pasukan Persebaya muncul naib juara Liga 1 Indonesia pada 2019 dengan menghasilkan 14 jaringan daripada 17 perlawanan. David Da Silva telah menandatangani kontrak setahun bersama TFC. Berketinggian 185 cm dan mempunyai rekod jaringan cemerlang ketika bersama pasukan lamanya Persebaya, TFC yakin beliau akan memberikan cabaran kepada pertahanan lawan. Ketua Jurulatih TFC, Nafuzi Zain berkata, beliau amat teruja dengan kehadiran Da Silva sebagai penyerang utama TFC. Katanya, Da Silva yang bakal menyarung jersey nombor 14 memiliki pakej lengkap sebagai penyerang berbisa dan diharap dapat membantu menajamkan bahagian serangan. Kebolehan seorang pemuda di China yang mampu menangkap haiwan berbisa, terutama ular, kami kongsikan kepada anda sebagai mengakhiri berita TV9 malam ini. Saksikan, saya Hadin Hussein. Kita jumpa lagi.